Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat 402. Faslun wa yahrumu bil ihrami sittatu asya'a. Al-awwalu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati wa lubsul makhiti fi badanihi in kana rajulan wa lubsul quffazaini lil mar'ati. Athani at-tatayyubu fi badanihi aw thawbihi aw firashihi aw ta'amihi aw sharabihi. Athalithu dahnu sya'ri aw sya'ri ar-ra'si wal lihyah. War-rabi'u izalatu sya'ri wal dhufri. Wa kaffaratu hadhihi al-arba'ah syatun aw it'amu thalathati asu'in li sittati fuqara'a likulli wahidin nisfu sa'in aw sawmu thalathati ayyam. Al-khamisu al-jima' fa in jama'a fil umrati fasadat wa lazimahu itmamuha aw fil haji qabla tahallulil awwal wa kana 'amidan mukhtaran fasada wa idza fasada wajaba alaihi itmamuhu wa yaqdihima wa yukhrijul kaffarata wa hiya badanatun thumma baqaratun thumma sab'u syiyahin thumma ta'amun biqimatil badanah thumma siyamun bi'adadil amdad. As-sadisu istiyadu as-saydi wa yahrumu saydul haramaini wa qat'u ashjariha wa qat'u ashjarihima 'alal muhrimi wal halal wa idza fa'ala syai'an min dzalika wajabal fidyatu illa sayda haramil madinati wa syajaraha. Baik, itu matan lah, matan fasal yang terakhir daripada kitab Mukhtasar Latif. Jadi matan dia ringkas, tapi bila masuk sekali dengan syarah tu dalam 15 muka. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba tinggalkan yang ke-6. Kita cuba baca ke-6 perkara muharramat yang disebutkan dalam kitab ni. Disebutkan 6. Kita cuba baca 5, satu tu kita tinggal untuk majlis akhir. Majlis akhir untuk bab haji ni lah. Baik. Baik. Faslun, kita baca syarah. Faslun fil muharramati allati sababuhal ihram. Fasal pada menyatakan perkara-perkara yang diharamkan yang sebabnya adalah ihram. Jadi sebelum ni, fasal-fasal yang sebelum ni, kita dah lihat dah rukun-rukun rukun-rukun haji, fardu-fardu haji, dan kita dah lihat wajib-wajib haji. Begitu juga kita dah lihat rukun-rukun umrah dan juga fardu-fardu umrah. Lepas tu perjalanan ibadat haji dan juga perjalanan ibadat umrah. Jadi dari sudut praktikal tu, seperti mana anda sebut sebelum ni, dari sudut praktikal tak susah. Tak susah lah dalam nak buat dia punya rukun-rukun dan juga nak buat dia punya wajib tu. Cuma yang susahnya kita nak jaga diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan. Itu yang agak susah sikit. Sebab kita dah terbiasa dah. Kita hidup dalam keadaan sekarang ni lah. Kita dapat bersedap-sedap buat apa yang kita nak buat. Kita boleh kerat kuku, kita boleh pakai wangi-wangian, bau-bauan, kita boleh tutup kepala, kita boleh pakai pakaian macam mana kita pakai sekarang ni, cara yang biasa kita pakai. Kita boleh potong rambut, cabut rambut, boleh kita buat benda-benda tu. Tapi ketika kita dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah, kita tidak dibenarkan, tidak diharamkan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi nak tinggalkan adat kebiasaan yang kita buat tu secara tiba-tiba tu, itu kadang-kadang tu mencabar sedikit lah. Baik. Jadi kat situ yang agak wallahu alam lah, yang anda nampak agak
agak susah sikit. Adapun dari segi sudut praktikal ya, macam umrah benda sekejap je. Dari segi apa ni, kalau ada seorang bawa kita, pimpin kita, okey kat sini hang niat. Lepas tu sampai ke Mekah, dia kata sekarang ni kita tawaf. Habis tawaf, okey sekarang kita sa'i. Lepas sa'i, okey sekarang ni jom kita pergi jumpa Bangla. Kan, dia potong rambut kita. Nanti dia adalah jumpa Bangla, dia sebut botak tu. Tu dia nak cukur rambut lah. 10 riyal. Okey. Jadi dari segi praktikal dia mudah. Dari segi praktikal dia tu yang nak nampak mudah lah. Cuma dari segi nak jaga kita punya diri untuk melakukan apa yang kita dah biasa, benda-benda yang diharamkan tu, itu yang agak sukar. Mungkin berbezalah dari segi sudut pandang orang lain. Baik. Jadi hari ini kita nak tengok perkara-perkara yang diharamkan ketika semasa ihram. Baik, apa hikmah pengharaman perkara-perkara ni? Kata syarah, al-hikmatu fi tahrimiha al-khuruju 'anil 'adah liyatadhakkara ma huwa fihi minal ibadah. Jadi hikmah pengharaman perkara-perkara yang dilarang ni adalah nak keluar daripada adat. Supaya apa? Supaya orang yang berada dalam ihram tu dia dapat ingat. Dia dapat ingat keadaan yang dia berada dalam keadaan tu sekarang daripada ibadat. Liyatadhakkara ma huwa fih, apa yang keadaan yang ia berada dalam keadaan tersebut ataupun daripada ibadat. Ma tu merujuk pada ibadat lah, min tu lil bayan. Dia menerangkan maksud ma di depan tu. Supaya dia teringat ibadat yang dia lakukan. Sebab kadang-kadang kita ni buat ibadat tapi kita punya hati kita kat lain. Macam Syekh Fahmi Zamzam dia pernah sebut, kita hari ni kita iktikaf di dalam masjid, tapi sebenarnya kita punya hati kita di luar masjid. Kan? Jadi kita kadang iktikaf dalam masjid tapi tak hadir bersama dengan hati kita, lalai dengan handsetnya, dengan gamenya dalam masjid. Jadi tubuh kita dalam masjid tapi hati kita bukan dalam masjid. Kadang fikir benda-benda lain. Sama dalam ibadat, kadang-kadang mulut kita berzikir tapi hati kita tak turut bersama berzikir. Sebab tu kata Rabi'atul Adawiyah, dia kata istighfaruna yahtaju ila al-istighfar. Istighfar kita ni berhajat pula kepada istighfar. Istighfar kita berhajat kepada istighfar. Kita istighfar daripada bukan daripada perkara yang haram. Tapi kadang kita istighfar daripada perkara yang ni hal mereka ni. Hal mereka ni. Mereka istighfar daripada perkara-perkara yang bukan haram, perkara mubah. Kadang-kadang benda-benda mubah tapi dia rasa macam dia tinggalkan benda-benda yang aula ataupun perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat. Jadi dia istighfar daripada perkara-perkara tersebut. Ataupun macam contoh tadilah, kita istighfar tapi dalam masa yang sama hati kita leka. Jadi kita istighfar disebabkan kelekaan kita tu. Jadi istighfar kita berhajat pula kepada istighfar. Itulah lebih kurang maksud dia. Baik. Itu hikmah dia. Kemudian pengharaman ni syarat pengharaman ataupun kita kata seseorang tu dikira sebagai orang yang berdosa kerana melakukan pengharaman tu, ada syarat-syarat lah. Bukan saja buat saja perkara-perkara yang dilarang tu dia dikira sebagai orang yang berdosa. Tidak. Tapi ada syarat-syarat yang disebut. Kata syarah, wa yushtaratu fi tahrimiha al-amdu wal ilmu bit tahrim wal ikhtiyar wat taklif. Fa in intafa syai'un min dhalika fala tahrima. Jadi disyaratkan pada pengharaman perkara-perkara yang diharam tadi itu, disyaratkan sengaja. Dia buat tu dalam keadaan dia sengaja, bukan dalam keadaan dia terlupa. Wal ilmu bit tahrim, dan ilmu tentang pengharaman. Dia tahu kata apa yang dia buat tu haram. Wal ikhtiyar, dan sukarela, bukannya dipaksa. Wat taklif,
dan dia tu mukallaf. Dia bukan budak-budak, dan bukan orang gila. Dalam keadaan kita kata dalam keadaan sedang, akalnya masih waras. Dia taklif. Jadi apabila dia kata fa in intafa syai'un min zalika, maka apabila ternafi sesuatu daripada yang tersebut ni, 4 syarat ni, fala tahrima, maka tidak ada tahrim. Jadi orang yang buat tu tidak berdosa. Lepas tu itu dari sudut kita kata berdosa ataupun dia berdosa ataupun tidak. Haram dan berdosa apa yang dia buat tu, ataupun tidak. Tapi dari segi fidyah, dia kena fidyah itu ada tafsil, ada perincian dia, ada tafsil dia, ada detail dia. Detail dia seperti mana yang disebut ni. Dia kata in kanatil muharramatu min babil itlafil mahdi ka qatlis saydi wa qat'is syajari aw kana fiha syaibatun minal itlaf wa syaibatun minat taraffuh wal mughallabu fiha syaibatul itlaf kal halqi wal qalmi lam yushtarat fi wujubiha al amdu wal ilmu bit tahrim fatajibul fidyatu ala man fa'ala dhalika mutlaqa sawa'un fa'alahu nasiyan aw jahilan bit tahrim. Okey, dia kata sekiranya muharramat, perkara-perkara yang dilarang tu, daripada perkara-perkara yang merosakkan, daripada bab, termasuk dalam bab itlaf, dan termasuk dalam kita kata perkara-perkara yang merosakkan semata-mata, seperti membunuh binatang perburuan ataupun memotong tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok di tanah haram, au kana fiha syaibatun, atau perkara yang dilarang tu dia ada kita kata ada campuran. Dia ada sebahagian, dia ada campuran dari segi nak cakap macam mana, dia ada campuran itlaf dengan tarafuh, daripada perkara-perkara yang merosakkan, dan dia juga ada pada perkara tu perkara-perkara yang termasuk dalam perkara-perkara yang bersedak-sedak kita dengannya. Dia ada dua-dua sekali, tapi lebih kuat kepada perkara yang merosakkan. Kalau kita tengok sini, saya nama terbagian dah bagikan kepada 4, bukan dia. Okey, anda dah bagikan kepada 4, sebab dia pun dia buat nombor 1, nombor 2, tapi kita kata kesimpulannya dia akan timbul 4 jenis ni lah. Sama ada larangan tersebut berkait dengan merosakkan semata-mata, ataupun larangan tersebut berkait dengan merosakkan dan bersedak-sedak, tetapi lebih berat kepada merosakkan. Lebih berat daripada sudut perkara tu, lebih berat kepada sudut merosakkan. Okey, jadi kalau dua perkara ni tak disyaratkan pun, kalau larangan tersebut berkait dengan dua perkara ni, maka tak disyaratkan nak kena fidyah tu, dia tidak dia tidak sengaja, tidak disyaratkan pun dia ada pengetahuan tentang larangan tersebut. Bahkan kalau dia tidak ada pengetahuan tentang larangan tersebut, dan dia tidak sengaja, tetap kena fidyah. Tetap kena fidyah. Okey, boleh situ. Itu yang pertama tadi lah. Yang pertama dia ada in kanat al muharramat min babil itlafil mahdi, itu semata-mata merosakkan. Larangan berkait dengan semata-mata merosakkan. Lepas tu dia bagi contoh. Ataupun ada campuran merosakkan dan bersedak-sedak. Tapi yang dia menang ataupun dia kuat dari kepada sudut merosakkan, seperti kita kata mencabut kuku ataupun memotong bulu-bulu. Semua tu tidak disyaratkan untuk wajib fidyah, lam yushtarat fi wujubiha, tidak disyaratkan pada wajibnya fidyah itu al-amdu wal ilmu bitahrim. Tak syarat sengaja dan tidak syarat ada ilmu
dan juga ataupun pengetahuan tentang keharaman. Maka kalau kita dah tahu dah macam tu, fatajibul fidyatu ala man fa'ala dzalika mutlaqan, maka wajib fidyah ke atas orang yang melakukan perkara demikian mutlaqan. Maksud mutlaqan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ada ilmu tentang pengharaman ataupun tidak. Sawa'un fa'alahu nasiyan aw jahilan bitahrim. Sama saja dia melakukan perkara tersebut terlupa ataupun jahil dengan pengharaman. Yang kedua, ini pun akan bercabang kepada dua lah. Yang kedua ni, maka akhirnya khulasahnya akan jadi 4. Baik. In kanatil muharramatu min qabilit tarafuh al-mahdi kat-tatayyib wal-lubsi waliddihan aw kanat fiha syaibatun minal itlaf wa syaibatun minat tarafuh wal mughallabu fiha syaibatu tarafuh kal jima' ushturita fi wujubiha al-amdu wal ilmu. Ini dua kita tengok kat slide. Okey. Yang ketiga, larangan yang berkait dengan bersedap-sedap sahaja ataupun larangan yang berkait dengan bersedap-sedap semata-mata. Okey ya. Seperti apa dia bagi contoh tadi? Seperti memakai bau-bauan ataupun memakai pakaian yang dilarang. Nanti kita akan tengoklah pakaian-pakaian dilarang bagi lelaki, dia ada yang dilarang bagi lelaki, ada bagi perempuan dan ada yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan. Lepas tu waliddihan, pakai minyak. Itu contoh bersedap-sedap semata-mata. Ataupun ada campuran larangan yang berkait dengan merosakkan dan bersedap-sedap tetapi lebih berat kepada bersedap-sedap. Yang ni seperti jima'. Seperti jima'. Baik. Bagi pengharaman ni, kedua-dua ni nak kena fidyah ushturita fi wujubiha al-amdu wal ilmu. Disyaratkan pada wajib fidyah pada larangan-larangan ni al-amdu wal ilmu. Sengaja dan juga dia tahu kata benda tu haram. Fala tajibul fidyatu ala man fa'ala dzalika nasiyan aw jahilan bitahrim. Maka tidak wajib fidyah atas mereka, atas orang yang melakukan perkara demikian dalam keadaan terlupa ataupun jahil dengan pengharaman. Jadi kalau dia buat tu dia terlupa ataupun dia jahil, maka dia tidak kena fidyah. Baik. Biasanya itu jelas. Tu kita boleh masuk terus kepada larangan-larangan. Okey. Jadi sebelum masuk ni, ana sebut dululah sebahagian kitab dia bahagikan larangan tu kepada 3. Kepada 3, iaitu larangan yang khusus bagi laki-laki, larangan yang khusus bagi perempuan dan larangan dan larangan yang berkongsi laki-laki dan perempuan. Maksudnya larangan tu kena pada laki-laki dan perempuan. Tapi ada sebahagian kitab dia membahagikan kepada 5 bahagian. Macam yang antum tengok dekat slide sekarang ni. Iaitu yang pertama larangan tentang pakaian. Larangan yang kedua larangan tentang wangi-wangian atau bau-bauan. Kemudian yang ketiga larangan tentang kecantikan. Yang keempat larangan tentang alam sekitar. Dan yang kelima larangan tentang hubungan jantina. Jadi di bawah larangan tu ada jenis-jenis perkara yang dilarang lah. Okay, kita masuk yang pertama dulu. Kita tengok dalam ni. Nanti kita masuk dalam kitab. Okay. Yang pertama memakai pakaian bersarung. Ni larangan tentang pakaian dulu. Memakai pakaian bersarung atau berjahit. Yang ni khusus bagi laki-laki. Sebab tu laki-laki dia akan tukar pakaian. Dia akan pakai pakaian ihram, dia akan pakai rida dan dia akan pakai izar. Okay, memakai pakaian bersarung atau berjahit, nanti secara tafsirnya lagi kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan orang kata yang orang duk sebut pakaian berjahit tu. Okey. Secara mudahnya memakai pakaian bersarung atau pakaian berjahit. Ini bagi lelaki sahaja. Atau perempuan apa masih pakai pakaian seperti biasa, tak ada masalah. Yang ini khusus bagi laki-laki.
Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Menutup kepala atau sebahagian daripada kepala. Ini pun khusus bagi laki-laki. Memang jelas lah, perempuan pun mereka memang wajib tutup kepala. Yang ketiga, menutup muka atau sebahagian daripadanya. Ini khusus bagi perempuan. Ini khusus bagi perempuan. Mereka tak boleh pakai penutup muka. Jadi yang mana pakai niqab, maka dia kena buka niqab tersebut. Sebab tu ulama bincang masalah kumam apa nama sebut dia. Inilah mas ni. Mas yang kita pakai ni perempuan lah. Kalau lelaki dia tak ada masalah. Tapi perempuan. Masalah perempuan pakai. Sebab nak jaga diri daripada corona tu. Ataupun apa-apa penyakit lah selain daripada corona. Yang keputusan tabung haji dibolehkan untuk memelihara daripada penyakit tu dan tidak dikenakan dam. Tapi kalau MOU, Majlis Indonesia punya tu, Majlis Ulama Indonesia, MUI ke? Ada dua pandangan lah, ada pandangan yang mengatakan kena, ada yang mengatakan tak kena dam. Okey. Yang keempat, memakai sarung tangan. Yang ni laki-laki dan wanita, kedua-duanya tidak boleh. Kemudian yang kedua, larangan tentang wangi-wangian. Jadi dilarang memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian atau makanan ataupun minuman. Semua tu sekali lah tak boleh. Kedua, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu di muka. Di sini nanti ada khilaf. Kita akan tengoklah tentang bulu di muka. Itu pun ada beberapa pandangan. Yang ketiga, larangan tentang kecantikan. Antaranya menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana anggota badan. Antaranya lagi mengerat, memotong atau mencabut kuku. Yang keempat, larangan tentang alam sekitar. Antaranya memotong, merosak atau mencabut pokok-pokok di tanah haram. Dan antaranya lagi memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal atau di tanah haram atau halal. Dan yang kelima, larangan tentang hubungan jantina. Antaranya melakukan pendahuluan persetubuhan, disebut sebagai muqaddimatul jima'. Yang kedua, bersetubuh selepas tahallul awal. Selepas tahallul awal ni haji lah. Tahallul awal dah settle dah. Tahallul sani tak settle lagi. Dia jima' tadi tu. Yang ketiga, bersetubuh selepas persetubuhan yang merosakkan haji dan umrah. Ni dia bersetubuh sekali lagi. Selepas dia dah setubuh dah kali pertama, dan setubuh tu merosakkan haji dan umrah ataupun umrah. Kalau dia buat haji, rosak haji. Kalau dia buat umrah, rosak umrah. Lepas tu dia setubuh kali kedua. Itu pun dilarang. Walaupun kita kata haji dia dah rosak, tetap dilarang untuk melakukan hubungan sekali lagi. Sampailah dia settlekan ibadat dia tu dulu. Yang keempat, bersetubuh sebelum tahallul awal. Dan yang kelima, bersetubuh sebelum tahallul umrah. Jadi ada beza ke bersetubuh sebelum tahallul awal, setubuh selepas tahallul awal? Ya, ada beza dari segi bentuk hukuman dia lah, bentuk denda. Itu yang kita akan tengok. Semua kelima-lima bentuk larangan ni, sama ada larangan tentang pakaian dan larangan tentang wangi-wangian, larangan tentang kecantikan, larangan tentang alam sekitar dan larangan tentang hubungan jantina, semua dia termasuk masuk di bawah empat jenis dam ni. Kita akan bagi-bagikan lah. Biasa dengar kan, dam tertib dan takdir, dam tertib dan ta'dil, dam takhyir dan takdir, dan yang keempat, dam takhyir dan ta'dil. Jadi hak tadi semua larangan tu, khusus tentang larangan.
Lepas tu termasuk sekali dah meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang mesti dibuat, meninggalkan wajib-wajib haji dan tuntutan-tuntutan dalam haji. Campur semua tu sekali, campur dengan larangan yang kita sebut tadi, dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka dia termasuk dalam keempat-empat jenis. Semua tu termasuklah dalam keempat-empat jenis dam ni. Jadi ada yang masuk dalam dam tertib dan takdir, ada larangan yang termasuk dalam dam tertib dan ta'dil, ada larangan yang masuk dalam dam takhyir dan ta'dil, dan ada larangan yang masuk dalam dam takhyir dan ta'dil. Begitu jugalah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Okey. Jadi ni dari sudut hukum ni lah, pecahan dari segi hukum dia punya apa kena damnya. Jadi ada 4 ni. Yang pertama dam tertib dan juga takdir. Yang kedua dam tertib dan ta'dil. Tertib, takdir, tertib, ta'dil. Lepas tu yang ketiga dam takhyir dan takdir. Dan yang keempat dam takhyir dan ta'dil. Jadi takhyir, takdir, takhyir, ta'dil. Tertib dan takhyir dia tidak akan bersama. Tu kena tahu lah. Tertib dan takhyir dia tidak akan bersama. Tertib, takdir, tertib, ta'dil. Lepas tu takhyir, takdir, takhyir, ta'dil. Okey. Jadi kita akan masuk nanti kita akan lihat balik. Cuma sekarang ni kita nak masuk dalam kitab. Dia akan sebutkan 6 perkara yang 6 perkara yang dilarang semasa ihram. Jadi 4 perkara yang disebut, 4 perkara yang disebut termasuk di dalam dam, takhyir dan takdir. Dia sebut 4, tapi ni yang dalam slide ni ada lebih lah. Ada lebih lagi. Tu kita tambah lagi larangan-larangan. Kita tengok dulu apa yang disebut dalam kitab. Jadi wa yahrumu bil ihrami sittatu asya'a, kata musannif rahimahullah, haram dengan sebab ihram tu 6 perkara. Yang pertama al-awwalu satru ra'sir rajuli. Yang pertama menutup kepala. Menutup kepala bagi laki-laki. Wa wajhil mar'ati, dan muka bagi perempuan. Wa lubsul makhiti fi badanihi in kana rajulan, dan memakai pakaian berjahit di badannya jika ia adalah laki-laki. Wa lubsul quffazaini lil mar'ati, dan memakai 2 sarung tangan bagi perempuan, bahkan bagi laki-laki juga. Sarung tangan bukan saja khusus bagi perempuan, bahkan bagi laki-laki, tapi dah termasuklah dalam al-makhit tadi tu. Kataan dia lebih ulama sebut lebih, kita kata lebih, kalau dia kalau mereka gunakan lafaz muhit itu lebih menyeluruh. Tak apa, kita masuk dalam syarah. Wa yahrumu bil ihram alladhi huwa niyatud dukhul fi nusuk sittatu asya'. Dia kata dan haram dengan sebab ihram. Apa maksud ihram? Iaitu masuk di dalam ibadat. Iaitu niat masuk dalam ibadat. Itu yang dimaksudkan dengan ihram. Jadi dia dah niat masuk dalam ibadat, maka haram dengan sebab tu 6 perkara. Yang pertama larangan yang berbentuk pakaian lah, tentang pakaian. Al-lubsu, pakai kita kata al-lubsu ala rajuli wal mar'ati. Semua memakai. Saya tak kenal pula lah. Ataupun kita kata larangan berbentuk pakaian lah. Larangan berbentuk pakaian atas laki-laki dan perempuan. Fayahrumu, maka haram satru ra'sir rajul kullihi aw ba'dihi. Haram menutup kepala bagi laki-laki, menutup semua kepala ataupun sebahagian kepala. Yang mana nasa jelas tu mungkin kita boleh laju sikit. Tak mau ambil masa yang banyak. Baik. Wa dhabitu satiril muharram, dan dhabit sesuatu yang menutup, yang diharamkan tu, penutup kepala yang diharamkan tu, an yu'adda satiran urfan walau ghaira makhitin. Jadi dhabit
satir, benda yang menutup tu, yang diharamkan tu ialah apa yang dikira sebagai penutup, ataupun dikira sebagai sesuatu yang menutup pada uruf. Walau ghaira makhitin, walaupun benda tersebut dia tidak berjahit. Dia tak syarat benda tu berjahit. Seperti apa? Ka'isabatin aridah, seperti isabah, pembalut. Pembalut yang kita kata lebak kan. Lepas tu kita letak atas kepala, kita balut kepala kan. Ataupun kita tutup kepala. Jadi pada uruf kita panggil itu menutup kepala. Itu pun tak boleh juga, haram. Wahinna, hinna? Inai. Tapi ada syarat lah, sakhin. Hinna yang sakhin. Inai yang tebal. Inai yang tebal. Maksudnya kalau dia pakai inai sikit, lepas tu masih lagi kita nampak ni anda bagi contoh dekat tangan. Maksudnya dia pakai dekat kepala. Kalau dia pakai sikit masih lagi nampak kepala. Mana tak tebal sehingga dikatakan menutup kepala, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dah tebal sangat, dah tertutup dah sebahagian kepala ataupun kesemua kepala, kita kata tu menutup kepala. Sama juga krim. Tak syarat hinna ataupun krim. Apa-apa krim lah dia pakai, dan dikatakan dia menutup kepala, maka hukum dia haram. Bi khilafi wad'i khaytin raqiq, bersalahan meletakkan khayt benang halus letak atas kepala, ataupun meletakkan tangan ataupun tangan orang lain, aw wad'i yadihi aw yadi ghairihi ala ra'sihi, atas kepala dia, fala yahrum. Maka tidak haram. Baik. Yang kedua, masih lagi berkait dengan pemakaian. Wa yahrumu satru wajhil mar'ati bima yu'addu satiran urfan. Nak baca sekali syarah. Dan haram menutup wajah bagi perempuan dengan sesuatu yang dikira sebagai satir, dikira sebagai penutup, ataupun dikira sebagai yang menutup wajah pada uruf. Jadi apa-apa yang digunakan oleh perempuan dan dikira benda tu sebagai penutup wajah ataupun yang menutup wajahnya, maka hukumnya haram. Baik, lepas tu mungkin kita tertanya-tanya, ataupun ada di antara kita tertanya-tanya, bagaimana pula perempuan yang tutup aurat dia? Kan dia tutup aurat, kan dia wajib tutup kepala. Bila nak tutup kepala, dia wajib tutup sebahagian daripada wajah, kan? Dia nak tutup kepala dia wajib tutup sebahagian daripada wajah, supaya nak tahakkuk, nak pastikan tertutup perkara yang wajib tu. Macam kita ambil wuduk, kita akan lebihkan kan? Lebihkan tu supaya tahakkuk kadar wajib tu, hukum dia wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kan? Jadi kita terpaksa tutup, perempuan terpaksa tutup sebahagian muka dia sebab nak tutup aurat dia. Itu dikira sebagai tutup juga tu. Jadi macam mana tu? Jadi jawab kata ulama, wa yu'fa amma tasturuhul mar'atu min wajhiha ihtiyatan li satri ra'siha. Jadi itu dimaafkan. Kadar sedikit tu dimaafkan. Dia kata dimaafkan daripada barang ataupun kita kata kawasan yang orang perempuan tutup kawasan tersebut daripada wajahnya, ihtiyatan, kerana ihtiyat, nak berjaga-jaga untuk menutup dia punya kepala dia. Kemudian dia kata lagi, walil mar'ati an tusdila ala wajhiha thawban mutajafiyan anhu binahwi khashabatin walau li ghairi hajatin thumma in asaba thawbu wajhaha walam tarfa'hu faran athimat walazimatha al-fidyatu. Yang ni nak sebut cinta lalu sebab kalau nak ikut wakil orang Malaysia, dia tak buat macam ni. Wakil orang Malaysia dia tak buat macam ni, iaitu buat macam mana? Dia dia macam pakai benda dekat kepala dia tu,
Kemudian macam ada khasyabah, ada kayu. Ada kayu macam ke depan daripada dia punya kepala tu. Lepas tu dia letak kain. Dia tutup kain. Nak cakap macam mana pun tak tahu. Tapi anak pernah nampak lah. Pernah nampak. Maknanya cakap macam mana. Tak apa, nak cerita dulu. Dalam kitab ni. Jadi perempuan dia boleh untuk isdal. Isdal ni dia melabuhkan ke atas wajah dia tu pakaian. Tapi pakaian tu yang jauh daripada muka dia. Pakaian tu jauh daripada muka. Macam mana dia labuhkan pakaian? Jadi pakaian tu dia tidak akan tadi kalau kita kata dia labuhkan daripada atas kepala dia, terus macam tu memang akan kena muka. Tapi dia letak ada macam batang kayu, kan, bagi dia ke depan sikit, lebih daripada muka. Lepas tu baru dia letakkan pakaian. Jadi pakaian tu akan jatuh lah. Akan jatuh. Jadi orang tak nampak. Kalau tengok ada setengah tempat dia kahwin, jadi perempuan tu dia akan pakai benda tu. Jadi muka dia tutup. Tapi dia pakai kain jarang lah. Kain jarang depan tu dia boleh nampak lah. Jadi ada setengah orang yang buat macam tu. Macam tu boleh. Macam tu boleh. Dia tidak dikira sebagai menutup wajah. Dia cuma melabuhkan pakaian daripada muka dia, tapi pakaian tu jauh daripada muka. Itu yang dimasukkan mutajanifan, jauh daripada wajahnya dengan menggunakan khasyabah. Kayu. Batang kayu, khasyabah. Walau li ghairi hajah, walaupun tidak ada hajat. Tapi syarat dia pakaian tu, kain tu yang duduk depan muka dia tadi tu, yang agak jauh sikit dari muka dia, mesti tak kena muka dia. Kalau ada angin tolak ke kena muka, dia kena angkat balik. Kalau dia tak angkat segera, dia berdosa dan wajib fidyah. Summa in asaba sawbu wajhaha, kemudian jika pakaian tu kena wajah dia, walam tarfa'hu fawran, dan dia tidak angkatnya dalam keadaan segera, athimat, dia berdosa, walazimatha al-fidyatu, dan lazim akan perempuan tersebut fidyah. Jadi kalau dia angkat segera, dia tak berdosa dan tak kena fidyah. Wa yahrumu lubsul makhiti bil kha'il mu'jamah wal muradu bihil muhit. Ini khusus bagi laki-laki. Kita sebut tadi memakai pakaian berjahit. Itu dia dobitkan tu bil kha' mu'jamah, al mu'jamah. Maksudnya bukan baca dengan hak tapi baca dengan kha'. Ada setengah kitab sebut dengan hak. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan kha' al makhit, yang berjahit itu adalah al muhit. Maksudnya yang meliputi. Pakaian yang meliputi. Dia tak syarat benda tu tak berjahit. Dia tak disebut sini seolah-olah memakai pakaian berjahit. Maknanya kalau dia pakai pakaian tak berjahit, pakaian yang ditampal-tampal sahaja, tidak dijahit, lepas tu dia pakai. Macam kita pakai biasa sekarang ni. Maknanya boleh lah, faham yang tu? Tak boleh juga. Ataupun pakaian tu diikat-ikat sahaja. Ikat, jadi pakaian, tak jahit pun. Lepas tu dia pakai. Itu pun sama, tak boleh juga. Sebab dia dikira sebagai muhit, meliputi. Maksud dia kita tak boleh pakai seperti mana kita pakai cara biasa kita pakai sekarang ni. Baju kita ni, contohnya baju Ana ni, Ana buka, Ana tak pakai macam ni, Ana buka, lepas tu Ana sarung buat macam pakai kain. Lepas tu pergi buat haji. Ataupun umrah. Boleh tak hukum dia? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Sebab bila nak pakai macam ni dikira sebagai muhit. Faham tak? Tapi bila nak buka itu, nak pakai sarung macam tu, dia tidak dikira sebagai muhit. Jadi haram memakai pakaian yang meliputi pada badannya. Kullihi aw ba'din minhu, pada semua badan ataupun sebahagian badan. In kana rajulan, jika orang tu laki-laki. Lepas tu al-muradu minhu dzakar. Yang dimaksudkan rajul kat sini adalah az-zakaru. Apa beza zakar dengan rajul? Rajul kena kepada laki-laki yang dah baligh. Jadi dia kata in kana rajulan, seolah-olah
orang lelaki yang balik saja yang tak boleh pakai pakaian meliputi ni. Kalau budak-budak yang buat umrah, buat haji boleh. Tak. Budak yang buat umrah, buat haji pun tak boleh juga pakai pakaian yang meliputi. Sebab tu dia kata yang dimaksudkan dengan al-muradu bihi, yang dimaksud, yang dikehendaki dengan rajul kat sini adalah az-zakaru. Jadi perkataan az-zakar dia lebih umum. Liyadkhul as-sabi, nampak, supaya masuk budak-budak dalam perkataan tu. Wa ammal mar'atu, adapun perempuan, fala yahrumu 'alaiha lubsul muhit fi badaniha. Adapun perempuan tidak haram pakai yang meliputi pada badannya. Fayahrumu 'alaihi lubsul muhit bi badanihi kullihi aw bi udwin minhu. Maka haram ke atasnya, atas orang lelaki, memakai pakaian yang meliputi di badannya kesemuanya ataupun di satu anggota daripada badan. Sawa'un kanal malbusu makhitan, sama ada pakaian itu pakaian yang berjahit, au ma'qudan, pakaian yang kita kata diikat lah, yang diikat ataupun yang di malzuqan, yang ditampal kalau tak silap, yang ditampal, au mansujan yang puak tuan tak ingat, au mazruran, ataupun yang dibutang, butang dibuat butang, lepas tu sambung buat macam tu. Ataupun syaffafan ni pakaian yang kita boleh nampak dalam. Syaffaf. Pakaian yang kita boleh nampak warna, apa yang di belakang pakaian tu. Haram juga. Semua tu haram. Sebab tu kalau kita kata berjahit saja, jadi kalau orang pakai pakaian perang tu dir'un, yang pakaian besi tu, tutup badan tu, jadi yang tu tidak berjahit, haram juga pakaian tu sebab dia dikira sebagai muhit. Itu pun haram juga kerana dikira sebagai muhit. Jadi semua ni haram dipakai. Itu dia terang kat bawah ni, macam khulasah lah, dia bagi di kesimpulan, dia kata wa innama yahrumu lubsuhu in kana ala wajhil mu'tad. Kena kata kesimpulan. Dia bagi jelas lagi apa yang disebut di atas. Dia kata hanya saja haram memakainya sekiranya atas jalan ataupun atas cara yang biasa dipakai. Itu yang haram. Benda-benda tadi itulah, yang sama ada diikat, ditampal, apa semua tu haram sekiranya dipakai atas cara yang biasa dipakai. Kita pakai sekarang ni. Adapun kalau dia tak pakai cara yang biasa dipakai sekarang ni, falawir tada awi tazara bi qamisin aw sarawil, maka kalau dia pakai, dia buat jadi macam ridak, dia buat jadi macam ridak guna baju yang dia pakai ni, komis ni, nak pakai ni komis lah, kira komis, ataupun dia buat izar, dia punya baju anak ni anak buat sebagai izar, jubah anak jadikan dia sebagai kain pelekat, jubah satu lagi anak buat jadi ridak, ataupun ambil seluar, satu buat izar, satu buat ridak. Awil tahafa bihima, ataupun dia selimut dengan kedua-duanya, lam yahrum, tidak haram. Okey. Kemudian itu yang anda sebut tadilah. Ni kita baca dalam kitab. Kemudian wa yahrumu lubsul kuffazaini lil mar'ati bil kaffaini wal lubsu ahadihima bi ihdal kaffain, dan haram memakai dua sarung tangan bagi perempuan. Dua sarung tangan dan juga pakai salah satu daripada kedua-duanya. Kuffain untuk kedua-dua dia punya tangan ni, ataupun pakai salah satu pun tak boleh juga. Wa kama yahrumu 'alal mar'ati lubsul kuffazain yahrumu 'alal rajuli aidan wa huwa ma'lumun mimma sabaq. Dan seperti mana haram ke atas perempuan memakai dua sarung tangan, haram juga ke atas laki-laki, seperti mana diketahui daripada perbahasan ataupun syarahan yang telah, ulasan yang telah lalu. Wal kuffaz tu apa dia? Kuffaz ni sarung tangan lah, kan? Dia kata syai'un yu'mal lil yadain, sesuatu yang dibuat untuk kedua-dua tangan. Yuhsha bi kutun, diisi dengan kutun, dan wa yakunu lahu azrarun yuzarru ala sa'id liyaqiyaha minal bardi,
Dan ada baginya butang, boleh kita butang yang ada di Sa'id. Sekarang ikut bentuk lah kan, ikut bentuk. Mungkin ni cara dulu ada butang, tapi sekarang ni tak ada butang, jenis lekat tu ataupun ada getah. Tu pun semua tu dinamakan kufaz. Untuk apa tu? Kufaz ni liyaqiha, untuk memelihara tangan daripada sejuk. Wa dalilu hurmati ma taqaddama hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu min athiyab. Jadi dalilnya, dalil kehormatan haram apa yang telah lalu sebut tadi tu, hadis Ibnu Umar, bahawasanya seorang lelaki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dibolehkan oleh orang berihram daripada pakaian. Maksudnya pakaian apa yang boleh dipakai orang dalam keadaan ihram. Orang yang dalam keadaan ihram, apa yang boleh dia pakai? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul qumusa walal amaima wala sarawilat walal baranisa wala al khifafa illa ahadun la yajidun na'lain falyalbasil khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Wa hadis Ibni Umar aidan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan nisa fi ihramihinna anil kuffazain wan niqab wa ma massal warsu wa za'faran min athiyab wal talbas ba'da dhalika ma ahabbat min alwani thiyab mu'asfaran aw khazzan aw huliyan aw sarawila aw qamisan aw khuffan. Anda ambil kat syahid je lah. Jam dah pukul 11. Jadi orang tanya Nabi, ada orang tanya Nabi pakaian apa yang dia boleh dipakai oleh orang muhrim. Jadi Nabi kata jangan pakai komis, jangan pakai sorban, jangan pakai seluar, jangan pakai baranis. Baranis pakaian yang ada yang ada topi tu. Jangan pakai khuf, jangan pakai khuf. Khuf pun tak boleh. Okey, sampai situ. Lepas tu hadis Ibnu Umar, dia dengar Rasulullah larang perempuan dalam dalam ihram daripada memakai dua kufazain, dua sarung tangan. Lepas tu dan juga niqab. Baik. Yang kedua, yang lain tu boleh baca sendirilah ataupun boleh lihat kepada kitab-kitab hadis. Kemudian yang kedua, at-tatayyub, memakai wangi-wangian ataupun bau-bauan fi zahiri badanihi, pada zahir badannya. Au fi batinihi. Zahir badan tak boleh, batin badan pun boleh. Macam mana batin badan? Dia makan. Dia makan benda tu, katalah boleh makan wangi-wangian tu dia pergi telan pun tak boleh juga, hukum dia haram. Au thawbihi, ataupun pakai pada pakaian dia. Au malbusihi hatta na'lihi, ataupun pada thawb ni pada pakaian dia, ai malbusihi, pada pakaian dia lah, pada pakaian dia, seluar ke baju ke rida ke izar ke, sehingga kan dia punya na'al, dia punya selipar pun tak boleh juga. Au firashi, hamparan tempat tidur dia. Au ta'amihi, makanan dia. Au syarabi, ataupun minuman dia. La farqa fi dhalika bainar rajul wal mar'ah. Tidak ada bezalah pengharaman ni antara laki-laki dan perempuan, kedua-duanya haram. Baik, apa yang dimaksudkan dengan wangi-wangian ni? Wangi-wangian ataupun bau-bauan yang diharamkan. Dia kata wal muradu bitti bil muharram ma yuqsadu minhu rihuhu tayyibah ghaliban kamiskin wa'udin wa anbar. Yang dikehendaki dengan bau-bauan yang diharamkan di sini, iaitu bau-bauan kenapa ada bau-bauan yang dikosotkan daripada bau-bauan tersebut, ataupun sesuatu yang dikosotkan daripadanya bahunya yang elok, yang wangi, pada ghalib. Sesuatu tu kita kosotkan bau wangi yang ada pada dia. Seperti apa? Kamiskin, seperti kasturi, ataupun ud, ataupun anbar, jenis wangi-wangian jugalah. Wala yahrumu ma yuqsadu bihi tadawi awil akli wa in kana lahu raihatun tayyibah. Dan tidak haram sesuatu yang dikosotkan dengannya, dengan sesuatu tersebut dikosotkan untuk berubat dengannya, ataupun dikosotkan makan.
Benda tu kita tak qasad ambil wangi-wangian, cuma ada wangi-wangian kat situ. Tapi kita qasadkan benda tu untuk makan. Ataupun diambil berubat, cuma dia tu ada bau wangi. Yang tu tak apa. Itu tak haram. Lepas tu kata syarih, wa in kana lahu raihatun tayyibah. Dan jika ada baginya bau-bau yang elok. Katufah seperti apple, wasairil abazirit tayyibah, dan kesemua rempah-rempah ratus tu, tawabil, qurunful, tau benda-benda kita masak tu lah, rempah-rempah ratus tu, kan ada bau-bau juga tu, bau-bau sedap juga tu bila kita masak. Tapi kita tak qasadkan pun, kita qasadkan makan. Kita qasadkan makan. Yang tu kita qasad makan cuma ada bau, wangi, ada bau-bauan di situ. Taib. Yang tu tak haram. Kemudian kata dia lagi, wa syartu hurmati isti'mali tib mubasyaratul muhrim lahu ala wajhil mu'tad fi isti'malihi. Dan syarat haram menggunakan bau-bauan tadi itu, iaitu seorang yang dalam keadaan ihram, dia mubasyarah, dia secara langsung pi capai benda tersebut atas jalan yang biasa digunakan. Atas jalan biasa digunakan. Macam mana kita guna misk? Macam mana cara biasa kita guna? Kan? Kita ambil, kita calit. Jadi dia mubasyarah. Cara langsung dia orang yang dalam keadaan ihram ambil tu dan guna seperti mana kita biasa guna. Jadi perbuatan tu hukum dia haram, dan dia kena kita kata segera dia kena hilangkan lah. Dia kena hilangkan. Tak berdosa lah. Jadi fidyah kena, sebab tadi dia termasuk kita kata dalam larangan yang bersedap-sedap semata-mata, yang berkait dengan bersedap-sedap semata-mata, sama ada sengaja ke tak sengaja, kena fidyah. Kena fidyah. Jadi cuma tak sengaja tak berdosa. Lepas tu dia kena hilangkan cepat. Dia kena hilangkan, kena pergi basuh. Kena segera basuh dan hilangkan bau-bauan tersebut. Cuma bawah tu ada cantik lagi lah, dia sebut 4. Dia sebut 4 dalam Al-Hawashi Al-Madaniyah Al-Kubra Lil-Kurdi. Kan? Kalau siapa tengok baru-baru ni ada keluar poster. Baru keluar baru keluar kitab ni, cetakan baru pertama kali keluar kan, apa tak pasti dia tulis macam mana. Tapi cetakan barulah. Cantik tengok. Inilah dalam Hawashi Madaniyah Al-Kubra. Tak salah dalam kitab ni dah. Ustaz Ahmad nak hantar kat rumah ke? Boleh ya, insya-Allah. Okey, dalam bawah ni dia ada bagi kepada 4 dah. Kepada 4 cara guna tu, itu boleh bacalah. Itu anda tinggalkan kepada kepada antum semua untuk baca. Ada yang kita cara wangi-wangian ataupun bau-bauan yang kita guna dengan cara dibakar. Ada wangi-wangian ataupun bau-bauan yang kita guna dengan dengan kita hilangkan ain dia. Maknanya ain dia tu akan hilang lah. Ada benda yang kita guna dengan kita bawa dia. Kan, wangi-wangian kita guna dengan kita bawa dia. Macam contohnya kita kata wangi-wangian dalam kereta tu. Wangi-wangian dalam kereta tu kan, kita sangkut kan, kita bawa, kita buka. Maka dikatakan kita guna benda tu. Ada wangi-wangian yang kita guna dengan kita meletakkan kita tatayub dengan dia, dengan kita letakkan hidung kita. Kita bau ataupun kita letak wangian tu di hidung. Tu dia bahagikan kepada 4, yang tu antum boleh baca. Mana yang boleh kita pegang, angkat,
mana yang kita tak boleh bawa, mana yang kita boleh bawa dan mana yang kita tidak boleh bawa. Itu ada dalam tu, boleh baca insya-Allah. Kemudian wa dalilu hurmati isti'mal tib lil muhrim qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wala talbasu min athiyab syai'an masahu za'faran walal warsu. Dalil pengharaman menggunakan wangi-wangian bagi orang yang dalam keadaan ihram, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu pakai sesuatu pun daripada pakaian yang disentuh za'faran. Yang sentuh za'faran adalah tumbuhan kan, dia ada warna kuning tu lah, za'faran, orang bubuh dalam nasi mandi tu. Walal warsu pun satu jenis tumbuhan juga. Pokok dia punya buah dia, pokok wars, dia punya buah dia ada warna dia tu merah, kemerah-merahan, merah-merah kuning itu. Tak sebutlah ni lah. Pokok wars. Jadi za'faran dan waras ni dia ada bau. Jadi Nabi tak bagi pakai pakaian yang disentuh oleh za'faran dan juga pokok za'faran dan pokok waras, yang ni tak boleh pakai. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisu dahnu sya'ri ra'si wal lihyah. Memakai meminyakkan rambut ataupun makai minyak di rambut dan juga lihyah, janggut, biduhnin, dengan minyak, walau ghaira mutayyabin, walaupun minyak tu tidak berbau. Kan syarat minyak tu berbau ya. Berbau tu dia masuk larangan. Hak tadi yang nombor 2, memakai wangi-wangian ataupun bau-bauan. Di sini haram pakai minyak. Walaupun minyak tu tidak berbau. Kasamnin. Samnin ni minyak apa? Tak ingat dah. Tolong tulis kat komen seorang, apa ingat? Ada tak? Apa ingat samnin? Tak ada seorang nak kongsi kot. Husna Hasan Muhammad. Kasamnin wa zubdin. Lemak mentega syarat boleh tu. Tak apalah, yang penting nama ada minyak. Kategori minyak. Baik. Apa masalah Sayyid Ahmad? Kasamnin wa zubdin. Aku ada ni kah? Alu Sudan kah? Siapa kah? Boleh kongsi insya-Allah. Wa syahmin zaib, lemak yang dah cayak, jadi minyak. Wa duhni zaitun, minyak zaitun. Wa simsim, minyak simsim. Simsim ni apa? Lupa agak dia sebut simsim. Minyak lupa dah. Wal lauz, lauz ni apa? Badam, bukan badam. Kacang almond tu. Kacang apa tak tu? Wal jauz, ni pun kacang juga ni. Jadi dia ada minyak dia tu. Minyak dia kita pakai tak boleh. Mudah kata minyak lah, ni semua jenis minyak. Zaitun ke, simsim ke, minyak apa-apa minyak lah.
Semua tak boleh. Bi khilafil laban wa in kana apa tu? Minyak sapi. Ya kot. Minyak sapi, samnin. Wa zubdin minyak apa? Ni hak keluar daripada susu ni. Az-zubd. Ni yang panggil minyak sapi kan? Kalau samnin tu kan mentega. Kan zubdin tu mentega. Minyak mentega. Tu apa cuba carilah, cuba tengok balik. Okey, mudahnya minyak tak boleh lah. Dia buh minyak gamat ke, minyak hut-hut tu ke, pun tak boleh. Minyak bewak ke boya semua tak boleh. Bi khilafil laban wa in kana aslas samni li'annahu la yusamma duhnan. Apa yang saja minyak tak boleh. Jadi bersalahan laban walaupun dia tu asalnya saman, minyak saman tu. Apa panggil apa? Sebab dia tidak dinamakan sebagai minyak. Baik, di sini khilaf. Hak tadi tu minyak tu tak apalah. Tu boleh ana pun tak sempat cari tadi. Duk tengok benda lain. Jadi hangpa boleh tengok sendiri dalam internet ataupun dalam kamus. Cuma kat sini dia syarah datangkan khilaf antara ulama berkaitan dengan rambut di muka tu. Bulu-bulu yang berada di muka tu. Bulu-bulu yang ada di muka. Dia kata waqtalafal mutaakhirun fi duhuni baqiyati syu'uril wajhi ala nahwil ati. Ulama mutaakhirun berselisih pandangan pada minyak, pada meminyakkan fi dahni baqiyati syu'uril wajhi ala nahwi tali. Pada memakai minyak pada bulu-bulu, baki-baki bulu yang lain yang ada di wajah. Tadi dia sebut di muka, dia kata rambut dan juga lehyah kan. Okey, lepas tu kalau bulu kening ataupun bulu yang ada kat pipi, bulu yang ada di, kita kata yang ada di atas dahi, misai, jadi adakah termasuk ataupun tidak? Di sini ada khilaf antara ulama. Dia sebutkan 4. Dia sebut 4. Okey. Okey ya. Yang pertama, ini anda sebut laju-laju je ni. Yang lain pun boleh baca sendiri. Yang pertama, annahu yahrumu dahnu jami'i syu'uril wajhi bila istisna. Wa alaihi Syekhul Islam wa Ramli wa Ibn Hajar fil Minhajil Qawim. Jadi haram, pendapat yang pertama, haram pakai minyak pada semua bulu-bulu yang ada di muka tanpa ada pengecualian. Inilah pendapat Syekhul Islam, Syekh Ramli, Syekh Islam Ibn Hajar, Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar dalam syarah muqaddimah Hadramiyah Minhajul Qawim. Pendapat yang kedua, annahu yahrumu dahnu jami'i syu'uril wajhi illa sya'ral jabhah wal khad. Ini haram memakai minyak pada kesemua bulu-bulu yang ada di muka kecuali bulu yang ada di dahi, jabhah, dan juga bulu pipi. Dipanggil khad. Bulu yang ada pipi pun dipanggil khad juga. Dan ini adalah pendapat Ibn Hajar dalam Tuhfah. Wa alaihi Ibn Hajarin fi Tuhfatil Muhtaj. Yang ketiga, annahu la yahrumu dahnu ghairi sya'ri ra'si wal lihyah min baqiyati syu'uril wajhi. Yang pendapat yang ketiga, tidak haram pakai minyak selain daripada rambut dan juga janggut. Ini yang dalam matan tu lah. Kata Imam Kurdi, innahul aqrab ilal manqul. Ini lebih dekat kepada apa yang dinakalkan dalam mazhab ni. Yang keempat, annahu yahrumul muttasil bil lihyah faqat. Yang keempat, haram bulu-bulu yang berhubung dengan janggut sahaja. Apa bulu-bulu yang berhubung dengan janggut? Ni panggil apa? Anfaqah ni.
bawah bibir ni, kan, bawah bibir ni tu dipanggil anfaqah. Janggut bulu yang tumbuh di atas dagu, itu panggil lihyah. Lepas tu yang di bawah bibir tu panggil anfaqah. Tu panggil anfaqah sebab dia berhubung dengan janggut. Begitu juga syarib. Syarib misai. Lepas tu kat tepi ni nafaq, ni yang panggil apa? Ana pun tak ingat lah. Ada 20 jenis bulu dekat muka. Nafaqatan, sibalan tepi ni. Sibalan tu tepi janggut tu. Nafaqatan nak bawah. Tepi nafaqah janggut Batista. Okey. Lepas tu apa ni yang tersebut tadi tu, yang janggut galak tu. Okey. Itulah ada empat pandangan tu, khilaf antara mutaakhirin. Jadi perbicaraan kita ni dekat bulu-bulu yang ada di muka dan juga rambut di kepala lah. Kita kata bulu tu kita panggil rambut kan. Okey. Adapun bulu-bulu yang ada di badan, semua bulu-bulu yang ada di badan, yang tu tidak haram. Wa amma sa'iru syu'uril badan fala yahrumu dahnuha 'alal muhrim. Adapun bulu-bulu yang ada di badan maka tidak haram pakai minyak padanya atas orang yang berihram, tetapi dengan syaratlah, lakin bi syarti alla yakuna duhnu mutayyaban. Tapi disyaratkan minyak itu bukan minyak yang berbau wangi. Wa hurrima lid-dihan al-mutaqaddim lima fihi min at-tazyin al-munafi li halil muhrim. Fa fi hadis inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'san ghubran. Tak apalah yang tu. Kita nak terus kepada matan. 15 minit lagi. Yang keempat, ar-rabi'u izalatu syai'in wa in qalla minasy-sya'ri walau min ghairi sya'ri ra'si. Perkara yang dilarang, yang keempat yang dilarang adalah menghilangkan sesuatu pun walaupun sedikit daripada bulu-bulu. Daripada bulu-bulu walaupun daripada selain daripada bulu di kepala. Maksudnya selain daripada rambut. Walaupun selain daripada rambut. Wa izalatu syai'in minaz zufri, dan menghilangkan sesuatu daripada kuku. Sawa'un kanatil izalatu biqassin aw natfin aw ihraqin aw nahwi dzalika. Sama ada menghilangkan kuku tu dengan kita memotong ataupun mencabut ataupun membakar ataupun selain daripadanya. Yang penting dinamakan, yang penting kita menghilangkan kuku dengan apa cara sekalipun, hukumnya haram ketika dalam ihram. Dan di sana ada istisna lah. Ada istisna sekiranya perkara tersebut memudaratkan. Contohnya ada bulu yang tumbuh di dalam kelopak mata dia. Ada bulu yang tumbuh dalam kelopak mata dan dia tersakiti dengan bulu tersebut, maka boleh dia cabut bulu tersebut. Ataupun bulu-bulu dia dah panjang dah, kata sampai menutup mata dia. Tiba-tiba bulu panjang, kata tutup mata dia, kat kawasan wajah dia tu. Jadi boleh dia potong. Ataupun kuku dia ni kita kata terbelah. Kuku dia ni terbelah. Dan kita kata mudarat dia lah, dia agak mengganggu dia dan menyakiti dia. Bila kuku terbelah kan agak bahaya, dan melukakan kita dan sebagainya. Maka waktu ni tidak ada dosa untuk dia potong tempat yang mu'zi tu, dia potong yang menyakiti dia tu sahaja. Dia potong lah mana yang kita terbelah tu, kita potong kat situ sahaja. Dan tidak kena, tak haram dan tidak kena fidyah. Itu yang disebut dalam syarah lah. Wa yustasna minal hurmah sya'run
nabata dakhila jafnihi wa ta'adza bihi wa sya'run tala bihaisu yasturu basarahu wa zufrun inkasara wa ta'adza bihi fala isma 'alal muhrim biqat'il mu'zi faqat wala fidyata 'alaihi. Itu ada syarah dah. Walau adzahu sya'ru idza'an la yuhtamalu 'adatan linahwi kummalin fihi aw maradin aw harrin aw wasakhin jaza lahul haqqu wa wajabatil fidyah. Dan kalau rambut dia menyakiti dia sebagai idza, dia menyakiti sakit yang tidak ditanggung pada adat, seperti ada seumpama ada kutu ganggu banyak sangat, duk gatal tak tahan. Kadang-kadang orang, sebab kadang-kadang kita tak pernah kena, jadi kalau orang yang dah kena diganggu tu teruk, maka agak kita kata mengganggu dia sangat dan tidak ditanggung. Ataupun dia sakit ataupun kerana panah ataupun wasakh, terlampau kotor, maka orang ni boleh terlampau kotor dan dia mengganggu dia lah, izak dia, sehingga dan tidak ditanggung pada adat, maka pada semua keadaan ni dibolehkan untuk dia mencukur kepala dia, dan wajib fidyah. Dan sehelai sehelai rambut wajib 1 mud, 2 helai rambut wajib 2 mud, 3 helai rambut yang tu dia kena dam. Dia kena dam. Itu kita akan tengoklah nanti. Kata syarih, wa yalzamuhu fi sya'ratil wahidah aw ba'daha muddu ta'amin mujzi'in fil fitrah. Dan lazim akannya pada sehelai rambut ataupun sebahagian daripada sehelai rambut. Dia potong sebahagian daripada sehelai rambut. Wajib 1 mud makanan yang memada pada zakat fitrah. Seperti mana zakat fitrah kat sana tu? Makanan yang macam mana? Di sana kita dah bincang apa yang dibincangkan. Jadi macam tu juga kita keluar kat sinilah. Wa fi sya'rataini, dan 2 helai rambut ataupun sebahagian daripada 2 helai. 2 helai rambut kita potong. Selai ni sebahagian, selai ni sebahagian. Kena 2 mud. Wa yalzamuhu dam fi salasi sya'rat, dan lazim akannya dam pada 3 helai rambut atau fama fauqaha, ataupun lebih daripada 3 helai. Tapi dengan syarat ini tahada zaman wal makan urfan. Jika bersuatu masa dan juga tempat. Tempat yang sama dan juga masa yang sama. Jadi 3 helai dalam satu masa dia potong 3 helai rambut. Waktu tu baru kena dam. Tapi kalau pagi ni dia potong selai, tengah hari lagi dia potong selai, petang dia potong selai. Jadi zaman tu tak sama. Dia tidak, orang panggil tak ittihadu zaman. Tidak, kita tak bersatu masa. Dia ada fasil yang yang lama. Jadi yang tu dia kena 3, kena 3 mud, tidak kena dam. Asal boleh faham kat situ. Wa hakadha yuqalu fil azfar, dan begitulah dikatakan pada kuku. Sama macam rambut. Kemudian dia punya kafarah dia apa? Itu dalil dia, antum boleh bacalah. Dalil dia ayat Quran. Kemudian apakah kafarah ataupun kita kata denda yang kena pada 4 ni? Okey, wa kafaratu hadhil arba'ah, dan kafarah bagi keempat-empat larangan tadi, kalau seorang tu buat, yang pertamanya syatun, sembelih sekok kambing, au it'amu salasi asu'in li sittati fuqara, ataupun memberi makan 3, ataupun kita memberi i'ta dengan it'am dengan makna i'ta, memberi 3 sak bagi 6 orang fuqara, bagi 6 orang fakir ataupun miskin. Jadi 1 sak sama dengan 4 mud. 1 sak sama dengan 4 mud. Maksudnya ada 3 sak, jadi ada 12 mud bagi kepada 6 orang. Maknanya seorang dapat 2
seorang dapat 2 mud. Likulli wahidin nisfu sa'. Bagi tiap-tiap seorang setengah sa', 2 mud lah. Au saumu salasati ayyam, ataupun puasa 3 hari. Kita tengok takbir ya, dia kata syatun au it'am au saum. Dia menggunakan au. Sini au litakhyir, nak menunjukkan kata boleh pilih. Boleh pilih. Maknanya ada tiga benda. Jadi dia boleh pilih sama ada dia nak sembelih, ataupun nak bagi makan, ataupun nak bagi makanan, ataupun nak puasa 3 hari. Inilah yang disebut sebagai dam takhyir tadi. Dam takhyir. Hak ketiga ni. Dam takhyir dan juga takdir. Dam takhyir dan juga takdir. Kita sebut kat sini memotong atau mencabut rambut atau bulu, mengerat, memotong atau mencabut kuku, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram, memakai bau-bauan, memakai minyak, melakukan pendahuluan persetubuhan. Yang ini pun masuk dalam dam takhyir dan juga takdir. Bersetubuh kali kedua selepas persetubuhan yang merosakkan haji, ataupun persetubuhan yang merosakkan umrah. Persetubuhan kali kedua selepas persetubuhan yang merosakkan haji atau umrah pun kena dam takhyir dan takdir. Lepas tu persetubuhan setelah tahallul awal pun dam takhyir dan juga takdir. Jadi ini dia punya bentuk denda dia. Sembelih seekor kambing, atau memberi makanan, ataupun puasa 3 hari. Kata syarah, wa kafaratu hadhil arba'ah ala takhyir baina thalathi khisal. Kafarah keempat-empat ni atas jalan pilih di antara tiga perkara. Yang pertama syatun, kambing tuzbahu fil haram, kambing disembelih di tanah haram. Syarat dia kena sembelih di tanah haram. Sebab tu kalau orang kena dam ke apa ke, kita akan hantar duit, kita akan wakilkan pelajar di sana lah, ataupun orang yang ada di sana. Lepas tu disembelih di tanah haram dan dibahagi-bahagikan dia punya daging itu kepada fuqara dan juga orang miskin yang ada di tanah haram. Wa yufarraqu lahmuha 'ala al-fuqara'i awil masakin al-mawjudin fihi. Sawa'un al-mustautinun, sama ada orang-orang fakir dan miskin tu orang yang memang duduk di situ, wal ghuraba, ataupun bukan orang yang duduk situ, dia cuma dia main situ, wal ghuraba at-tari'un, orang-orang gharib, orang kita kata musafir yang datang kat situ. Wa yushtaratu an tujzi usyatu fil udhiyah, dan disyaratkan kambing itu kambing yang cukup syarat pada masalah udhiyah. Jadi kalau bab kita mengaji bab udhiyah, kan ada syarat-syarat dari segi tahun. Lepas tu kambing itu macam mana, syarat-syarat dia tak terpotong telinga, tak terlampau kurus, dan sebagainya. Jadi syarat-syarat tu disyaratkan juga di sini. Seperti mana disyaratkan pada udhiyah, korban tu, kambing yang disyaratkan pada korban tu disyaratkan juga pada kafarah dalam bab haji ni, ataupun dam kat sini. Yang kedua, au it'amu ay i'ta' salasati asu'in li sittati fuqara au masakin likulli wahidin nisfu sa' ay likulli wahidin muddan. Yang tu jelas. Yang ketiga, au saumu salasati ayyam, ataupun puasa 3 hari, walau min ghairi tawalin, walaupun tidak secara berturut-turut. Walaupun tidak berturut-turut. Dia tak syarat berturut-turut. Maknanya 3 hari lah. Sehari, lepas tu nak puasa minggu depan sehari, lepas tu nanti sehari lagi, tidak ada masalah. Wala yusyaratu an yakuna as-saumu fil haram. Adakah disyaratkan puasa tu dilakukan di tanah haram? Macam nanti ada dam takdir, dam tertib dan takdir. Kalau orang yang buat ihram qiran ataupun ihram tamattu', jadi dia kena puasa, ada denda dia, kena puasa 10 hari. 3 hari dalam ihram, 7 hari bila dah balik ke negara dia. Jadi itu dia akan puasa di tanah haram. Jadi adakah syarat puasa kat tanah haram? Tak syarat.
Dia kata wala yushtaratu an yakuna sawm fil haram. Tak disyaratkan pun puasa di tanah haram. Bi khilafi dzabhi wal it'am fala budda an yakuna fil haram. Tapi yang tu dia syarat puasa 3 hari dalam keadaan ihram. Adakah disyaratkan pada tanah haram? Tengok balik nanti. Rasa macam tak. Baik, tak apa. Cuma ni nak bagi tahu zabah, it'am itu disyaratkan di tanah haram. Nampak? Okey. Bi khilafi dzabhi wal it'am, bersalahan sembelih dan juga bagi makanan tu, itu disyaratkan di tanah haram. Fala budaan yakuna fil haram, kedua-dua tu mestilah di tanah haram. Al makna annahu tajibul kafaratu ala man irtakaba syai'an min muharramatil ihram as-sabiqah wa anna mukhrijaha mukhayyarun baina dhabhi syatin wa i'ta'i salasati asu'in li sittati fuqara aw masakin wa sawmi salasati ayyam. Maknanya wajib kafarah ke atas orang yang melakukan sesuatu daripada perkara larangan ihram ni yang telah lalu, dan orang yang mengeluarkan kafarah tu diberi pilih di antara menyembelih ataupun sekok kambing, ataupun memberi makanan 3 sok kepada 6 fakir miskin. Maknanya seorang tu dapat 2 mud, dan puasa 3 hari. Kemudian yang kelima al-jima'. Yang ni saya tak sempat. Nanti kita sambung yang kelima dan yang keenam. Tapi insya-Allah kalau kita boleh ringkaskan, nanti kita cuba ringkaskanlah. Kita ambil mana yang penting. Wallahu ta'ala a'lam.